Saya nak ambil soalan daripada Abang Azhar kita lah. Dia kata tentang kopi luwak tadi. Jadi kalau kata kopi luwak tu boleh, dia nak masuklah kopi luwak, kopi Tek Musang ni Malaysia. Jadi apa pandangan Prof kopi Tek Musang ni? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Baik, kopi Tek Musang ke ataupun kopi Tek Gajah ke? Okey. Dia ada syarat dia kan? Ada syarat yang telah dikeluarkan oleh MKI, Majlis Masalah bagi Hal Ehwal Islam, yang telah dikompilkan dalam kompilasi pandangan hukum. Ada menyebut tentang syarat-syarat halal kopi Tek Musang, ataupun disebut dalam bahasa Indonesianya kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak. Kopi luwak ni, luwak tu musang lah dalam bahasa Indonesia. Diharuskan, fatwa MUI mengharuskan, dan fatwa kita pun mengesahkan fatwa tersebut dengan meletakkan beberapa syarat. Yang pertama sekali, syarat yang biji kopi tersebut tidak rosak, maknanya tak pecah. Apabila keluar bersama dengan najis musang itu, dia tidak rosak lah. Bukan maknanya kalau rosak tu maknanya najis musang itu mungkin akan masuk dalam biji kopi tersebut dan akan menyebabkan biji kopi tersebut mempunyai elemen najis. Jadi tidak haruslah. Jadi syaratnya jangan rosak. Kena perhatikanlah secara terperinci setiap biji kopi itu, ataupun secara umum lah, maknanya secara zon yang ghalib bahawa biji kopi tersebut tidak ada kecacatan. Pada asalnya tidak ada kecacatan. Maknanya bolehlah Abang Azhar kita import kopi kapal api luwak, dia kata. Sekalipun ada dijual di Malaysia. Kalau nak Abang Azhar kita nak buat inovasi kopi luwak yang itu sikitlah, yang murah sikitlah, jangan mahal sangat. Sekarang ni mahal kopi luwak di Malaysia ni, kalau tak silap satu mak sampai RM35. Saya pernah jumpa sampai RM40, RM50 pun ada. Tapi yang tu orang pulih lah minum. Allahu Akbar. Sebab orang pulih orang kayangan kot lah. Orang kayangan. Itu dia. Okey, soalan yang seterusnya daripada Muhammad Zari. Muhammad Zari. Dia kata kaedah pembuatan cuka buah, contoh cuka apple, cuka kurma, adakah ianya juga proses istihlak atau istihalah? Bab cuka ni. Cuka apple kan? Ya, sama lah. Dia sama lah. Kita lebih, saya lebih suka guna istilah istihalah lah dalam konteks sini. Istihlak pun boleh lah juga kan. Istihlak ni lebih menjurus kepada yang tadilah yang kita sebut, dia satu benda yang tidak dominan masuk pada benda yang dominan. Cuma bila kita bercakap tentang isu cuka ni, daripada arak kepada cuka itu, maknanya dia berubah tanpa melalui proses kemasukan daripada satu bahan itu kepada bahan yang lain. Tapi bolehlah juga kita nak gunakan istilah tu. Tapi realiti hari ni Prof, orang nak tunggu nak jadi bercuka, nak daripada arak nak jadi cuka lama. Proses lama kan. Bila orang bisnes ni nak tunggu lama rugi. Maka dia akan letaklah aktivator nak bagi cepat sebagainya. Dan juga kita lihat cuka ni kadang-kadang kilang sama dengan arak pun dia buat cuka. Ya. Kalau tang tu macam mana Pak Prof? Ada dua isu lah di situ. Yang pertama sekali kilang arak yang buat cuka juga tu. Yang keduanya proses mempercepatkan penghasilan cuka daripada arak tersebut. Dia begini, kalau kita pegang kepada qaul yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh lah. Tak boleh. Sebab sebarang pertukaran daripada arak kepada cuka, dia mestilah secara tabi'i. Kalau silai ataupun melalui campur tangan manusia tidak dibenarkan. Itu tidak dinamakan istihalah yang sahih.
Bukan istihalah yang sahihah, istihalah yang fasidah lah kita sebut, istihalah yang fasid. Berlaku istihalah tapi secara fasid, kerana apa? Kerana ia bertukar secara sina'i, secara campur tangan manusia. Cuma dalam mazhab lain, tak ada masalah lah dalam mazhab. Yang tadi itu mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali. Tak boleh ada campur tangan manusia ataupun kita mempercepatkan dengan menggunakan kaedah-kaedah ataupun mencampurkan arak tersebut dengan satu yang lain untuk mempercepatkan pemprosesan ataupun penghasilan cuka tersebut. Ya. Jadi kalau ikut mazhab lain tak apa. Mazhab lain itu maksudnya mazhab selain daripada Syafi'i dan juga Hanbali lah. Iaitu mazhab Hanafi dan juga Maliki, mazhab Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim, Ibn Hazmin dan juga lain-lain. Mereka ini melihat bahawa campur tangan manusia itu tidak menjejaskan proses istihalah tersebut. Ya. Sebab campur tangan manusia pun dia berlaku daripada hukum tabi'i sunnah alam ini juga. Jadi maknanya apa yang dilakukan oleh manusia itu walaupun mempercepatkan proses tersebut tidak menjadi satu halangan kepada kita mengesahkan ataupun menghalalkan bahan akhir tersebut, iaitu cuka lah. Jadi mungkin kita boleh aplikasikanlah sebab dalam konteks kita di Malaysia dalam industri halal kita pada hari ini pun kita tidak terikat dengan mazhab Syafi'i saja. Banyak fatwa-fatwa kita yang kita ambil daripada pandangan-pandangan daripada mazhab lain. Itu keterbukaan kita lah sebagai orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Tidak menjadi masalah kita dalam konteks tertentu, ada kemaslahatan yang tertentu, ada perkara-perkara yang perlu kita pertimbangkan untuk kita menerima pakai pandangan-pandangan daripada mazhab lain, itu tidak menjadi masalah pada kita. Banyak dalam isu-isu halal yang kita tidak lagi terikat dengan mazhab Syafi'i. Ya. Baik, kemudian isu yang kedua itu isu kilang. Kilang tadi kan Ustaz sebut tadi ni kena sentuh lah juga kan. Ya, wajib. Ustaz sentuh yang kilang arak yang menghasilkan cuka, tak boleh lah. Sebab dalam penjidah halal kita memang tak boleh lah. Satu syarikat company mengeluarkan dua produk halal dan juga haram, tak boleh. Tak boleh, dalam standard halal kita pun tak dibenarkan satu syarikat yang mengeluarkan produk halal mengeluarkan dalam masa yang sama produk yang tidak halal, ya, ataupun produk tidak halal mengeluarkan produk yang halal. Ya. Contoh makan minuman yang disebut sebagai alcohol free, beverages, arak yang alcohol free. Dikeluarkan oleh Malta pun juga free alkohol kan. Yang free alkohol tu Malta ke apakah, nama-nama yang macam-macam tu lah kan. Walaupun dia dah buang tu tapi dikeluarkan oleh syarikat tak boleh lah. Sebab dia boleh mengelirukan dan merosakkan kita punya standard penjidah halal kita lah.